Okey, baik, kita teruskan pembelajaran kita dalam subtopik bab 1 untuk 1.3 iaitu pencegahan fizikal. Okey, dalam bab ni kita akan tengok 1.3.1 iaitu mengenal pasti dan menganalisis pencegahan fizikal. Kemudian kita akan tengok 1.3.2 mencadangkan pemilihan prinsip inventif, dan seterusnya kita akan tengok menjustifikasikan cadangan perubahan reka bentuk berdasarkan pemilihan prinsip inventif. Sekejap lagi kita tengoklah apa itu prinsip inventif. Dan yang last sekali kita akan menghasilkan nakaran produk berdasarkan cadangan ni lah, cadangan perubahan reka bentuk kita usulkan. Okey. Yang pertama, 1.3.1 mengenal pasti dan menganalisis pencegahan fizikal. Okey. Apakah itu maksud pencegahan fizikal? Alright. Okey, maksud dia ialah keadaan fizikal yang berlawanan antara satu dengan yang lain yang diperlukan dalam objek. Okey, contohnya kita ada satu produk iaitu meja. Okey, dalam meja ni kita boleh tengok pencegahan fizikal. Yang pertama iaitu dari segi saiz dia lah. Yang kita boleh tengok yang mana meja ni dia boleh jadi besar, boleh jadi kecil. Dan yang kedua, kita boleh tengok pada ketinggian dia. Tinggian meja ni boleh jadi rendah, boleh jadi tinggi lah. Boleh jadi tinggi, boleh jadi rendah. Dan kita boleh tengok pada dia punya beban ataupun dia punya ni lah, berat. Sama ada meja ni berat ataupun ringan. So, ni adalah pencegahan fizikal. Okey. Seterusnya kita akan tengok macam mana kita nak menentukan kaedah penyelesaian secara pemisahan berdasarkan pencegahan fizikal suatu masalah tu. Okey. Tengok gambar rajah ni. Okey, bagaimanakah kerusi dapat diselaraskan agar selesa diduduki oleh murid yang berbeza ketinggiannya? Fikirkan. Okey. Yang pertama sekali kita tengok kerusi ni dalam satu kelas yang mana murid rendah duduk, kerusi ni dia kena jinjat. Bila murid tinggi duduk, kerusi ni dia kena bengkokkan kaki dia. Jadi agak kurang selesa lah bagi kedua-dua murid ni untuk duduk atas kerusi yang sama. Jadi penyelesaian dia ialah kerusi ni perlu rendah untuk murid yang rendah lah. Kena rendah untuk murid yang rendah dan perlu tinggi untuk murid yang tinggi. Okay, tengok pada situasi yang kita letak sini. Okay, dia kata kerusi perlu tinggi untuk murid yang tinggi. Okay, betul. Dan juga kerusi perlu rendah untuk murid yang rendah. Okay. Pencegahan fizikal dia boleh tengok kat sini ialah kerusi ni perlu tinggi, kerusi ni perlu rendah juga. Okay. Persoalan dekat sini. Adakah kerusi perlu tinggi dan rendah dalam masa yang sama? So, jawapan dia ialah ya. Sebab apa? Kerusi ni perlu rendah dan tinggi sebab dia diduduki oleh murid-murid yang berbeza ketinggian. Mana kata bila murid rendah duduk, kerusi ni perlu rendah lah. Bila murid tinggi duduk, dia perlu tinggi dalam masa yang sama. So, bila berlaku pada masa yang sama, kita akan gunakan kaedah pemisahan ruang sebagai penyelesaiannya. Okay, tengok contoh seterusnya. Okay, contoh ni ialah kemah. Okay, dalam kemah ni, dia punya situasi dia ialah kemah perlu besar semasa digunakan. Mana kata kemah ni perlu besar lah. Sebab kita nak pacak dia untuk kita duduk dalam. Dan kemah ni perlu kecil masa disimpan. Okay, selepas kita nak simpannya, kita nak berpindah tempat lain, kita kena kecilkan dia supaya mudah dibawa lah. Tu pencegahan fizikal yang kita dapat dekat kemah ni ialah kemah ni besar dan kecil. Okay, persoalan dia sekarang, adakah kemah perlu besar dan kecil dalam masa yang sama? Okay, jawapan dia tak. Sebab apa tidak? Sebab dia perlu besar semasa kita nak guna je. Dan perlu kecil sebab kita nak simpan, nak bawa balik. So, tak lah kita guna pada masa yang berlainan. So, jadi kaedah pemisahan ruang, pemisahan masa kita gunakan sebagai jalan penyelesaiannya. Okay, tengok kat sini. Kaedah pemisahan yang tadi kita sebut, kita tengok tadi ada dua lah. Yang pertama, iaitu pemisahan ruang. Dan yang kedua ialah pemisahan masa. Okay. Untuk penyelesaian masalah inventif ni, secara kaedah pemisahan, kita akan tengok pada persoalan ni lah. Macam mana kita nak tentukan kaedah pemisahan yang lebih sesuai untuk kita gunakan dalam penyelesaian masalah inventif. So, kita tengok persoalan dia, adakah pencegahan fizikal, okay, sama ada tadi lah, berat, ringan,
tinggi rendah tadi itulah. Berlaku pada masa yang sama. Berlaku pada masa yang sama. Okey, kalau dia berlaku pada masa yang sama, iaitu ya lah. Berlaku pada masa yang sama, kita akan gunakan kaedah pemisahan ruang. Jika tidak, kita akan gunakan kaedah pemisahan masa. Faham tak? Kalau ya, ruang. Kalau tidak, masa. Okey, seterusnya 1.3.2, mencadangkan pemilihan prinsip inventif. Okey. Selepas kaedah pemisahan, okey, pemisahan ada dua lah yang tadi, ruang dan juga masa. Ditentukan, prinsip inventif akan dipilih bersesuaian dengan penyelesaian masalah. Okey, prinsip inventif. Yang ni kita akan tengoklah sekejap lagi. Okey, terdapat 40 prinsip inventif. Okey. 40 banyak tu. Terdapat 40 prinsip inventif yang diterapkan dalam TRIS, iaitu teori penyelesaian masalah inventif lah. Jadi secara ringkasnya, okey, silibus telah membahagikan prinsip inventif kepada dua, iaitu kaedah pemisahan ruang dan juga dalam kaedah pemisahan masa. So jadi 7 dalam kaedah pemisahan ruang, 7 dalam kaedah pemisahan masa. Jadi semua sekali yang kita belajar adalah 14 lah, 14 prinsip inventif. So jom kita tengok apa yang 7 dalam ruang, apa yang 7 dalam masa. Okey. Sekarang kita ada 7 prinsip inventif dalam kaedah pemisahan ruang. Okey, yang pertama ialah pembahagian. Kita tengok satu-satu lah. Yang kedua ialah pengekstrakan. Yang ketiga ialah kualiti setempat. Yang keempat ialah penyarangan. Yang kelima menggunakan filem nipis dan cengkerang boleh lentur. Yang keenam kita menggunakan pengantara. Yang ketujuh ialah tidak simetri. Okay, kita tengok satu-satu. Okay. Dalam prinsip pembahagian, iaitu dalam bahasa Inggeris kita panggil segmentation. So dia dalam pembahagian ni kita membahagikan objek kepada beberapa bahagian kecil. Okay, contohnya kita gunakan ni lah. Contoh dia, ni adalah contoh produk yang mengaplikasikan prinsip pembahagian ni. Okay, yang kalau kamu boleh pergi tengok dekat kedai DIY ataupun mana-mana kedai ni lah, kedai aksesori kecil-kecil ni, kamu tengok ni adalah pembahagi laci atau pembahagi almari lah. Okay, dia digunakan untuk membahagikan ruang antara almari dan laci lah. Okay, sekarang kita boleh membahagikan kepada bahagian kecil lah. Contohnya dalam satu laci tu ada satu bahagian je. Jadi kita menggunakan produk ni, kalau letak di tengah-tengah, so dia akan jadi dua bahagian lah. Bahagian pertama dan juga bahagian kedua. Dia akan jadi bahagian lebih kecil lah. Daripada satu, jadi dua bahagian. Okay. Menjadikan objek mudah dileraikan. Okay, daripada satu menjadi dua, mudah dileraikan lah. So, meningkatkan darjah boleh bahagian. Okay, daripada dua ni kita boleh bahagi lagi lah. Mungkin jadi 4, mungkin jadi 6, mungkin jadi 8. Okay, perubahan ke peringkat lebih kecil. Okay, sama lah penyarangan yang tadi. Jadi contoh ni lah, contoh produk yang mengaplikasikan prinsip pembahagian ni. Sama dua-dua ni sama. Okay, seterusnya kita tengok pengekstrakan ataupun dalam bahasa Inggeris dia extraction. So extraction ni kita memisahkan atau mengeluarkan bahagian yang mendatangkan gangguan daripada objek. Okay, contohnya kita tengok sini adalah remote television. Okay, dulu TV-TV kita punya button nak ubah siaran ada dekat TV lah. Ni button nak ubah siaran kan. Okay, contohnya kita nak ubah daripada TV 1 nak ubah kepada TV 2. Okay. Kita duduk sedap-sedap atas sofa ni, kita nak tengok TV. Oh, tak best lah siaran TV 1. Kita kena bangun, pergi ke button ni, tekan siaran nombor 2, baru dah berubah pada siaran TV 2. So, leceh sikit lah. So, dia gunakan kaedah pengekstrakan ni macam mana dia buat. Dia ambil button-button ni, dikeluarkan menjadi remote TV. So, TV sekarang kamu tengok, mudah lah. Kita nak ubah siaran dia, kita menggunakan remote je. So, kita tekan je lah semua di hujung jari. 1, 2, 3. Ikut siaran lah, siaran mana yang kamu nak ubah. So, ni adalah contoh prinsip pengekstrakan yang diaplikasikan dalam produk ni. Okay, seterusnya iaitu prinsip kualiti setempat ataupun local quality. Okay, dalam kualiti setempat ni kita mengubah struktur ataupun struktur daripada seragam kepada tidak seragam. Menjadikan setiap bahagian objek memenuhi fungsi berbeza yang berguna. Dan juga dia adalah all in one. Okay, mari kita tengok apa maksud all in one pun menjadikan setiap bahagian objek memenuhi fungsi berbeza ni. Ini adalah contoh produk yang menggunakan kualiti setempat. Okay. Contohnya yang ni tupperware makanan lah. Bekas makanan yang kita gunakan masa ni lah. Sekarang ataupun masa tadika dulu kan. Masa kita bawa bekal. So pada asalnya
Tupperware tu adalah satu ruang je. So dia nak menjadikan dia sebagai berguna, dia membuatkan, dia bahagikan pada petak-petak yang kecil-kecil. So mudahlah. So yang ni adalah tempat untuk letak nasi, tempat untuk letak lauk, sayur, sayur, sayur. Ni yang kedualah, produk kedua. Kita tengok daripada tukul ni, digabungkan dengan semua, aksesori yang lain. Kita ada plier kat sini, plier, ada pisau, so dia melengkapi inilah, all in one ni. So yang seterusnya iaitu penyarangan, nested doll. Penyarangan ni, kalau nak ingat ni, kita ingat sarang lah. Opa sarang heo, bukan, itu Korea, ni sarang burung. So dia dalam prinsip ni, kita meletakkan atau memasukkan suatu objek ke dalam objek yang sama tetapi saiz berbeza. Okay, contoh dia kita tengok kat sini ialah antena radio ataupun antena kereta kontrol ni lah. Yang mana bila kita nak guna, kita akan tarik, dia akan jadi panjang lah. Jadi panjang. Bila kita tak nak guna, dia akan jadi, kita tutup balik lah, dia akan jadi pendek. So dalam satu ruang tu, ada satu ruang yang lain. Tapi saiz yang berbeza lah. Seterusnya kita tengok filem nipis dan cengkerang boleh lentur, flexible shells and thin film. Fungsi dia ialah membalut, melapik, membungkus objek menggunakan lapisan filem nipis atau cengkerang boleh lentur. Okay. Menggunakan bahan yang lebih fleksibel untuk mengurangkan kos. Okay, contoh dia kat sini ialah pelindung cahaya kereta. So dia lebih mudah untuk dilentur lah dan juga mudah untuk disimpan. Okay. Seterusnya kita tengok pengantara, intermediary ataupun orang tengah. Dia mengadakan bahagian baharu antara dua objek menggunakan objek atau proses pengantara. Orang tengah mencantumkan dua objek secara sementara. Okay, contohnya kita tengok di sini ialah sarung tangan ketuha. Okay, sarung tangan ketuha ni sebab apa dia sebagai pengantara? Sebab dia menjadi pengantara antara objek panas. Yang ni lah, kuih tadi tu panas, kita bawa keluar pada oven, dan juga antara tangan kita lah. So dia akan digunakan secara sementara untuk kita keluarkan objek panas ni daripada oven. Lepas tu lah kita panggil dia sebagai pengantara. Dalam servis pun kita boleh panggil sebagai pengantara lah, dan contohnya sebagai ejen pelancongan. Yang seterusnya ialah tidak simetri, asimetri. Tidak simetri ni ialah mengubah objek daripada bentuk simetri kepada tidak simetri. Okay, contohnya satu sofa ni, sofa biasalah bentuk macam ni, kita ubah lah kepada bentuk yang tidak simetri, yang tidak sekata lah. Dia lebih kepada design dan juga ni lah, rupa bentuk dan juga design lah. Mungkin setengah orang dia tengok sofa ni dah cantik lah, tapi bila kita ubah bentuk yang tidak simetri dia, nampak lagi cantik. Ni dia punya fashion ataupun design dia lebih menarik dan juga ni lah, sedap untuk dipandang. Okay. Terusnya kita akan tengok prinsip inventif dalam kaedah pemisahan masa. So sama juga, ada 7 semuanya. Yang pertama ialah kedinamikan. Yang kedua ialah tindakan awal. Yang ketiga tindakan berkala. Yang keempat tindakan keterlaluan. Yang kelima pengembangan terma. Yang keenam pembuangan dan juga pemulihan. Dan yang last sekali, yang ketujuh, iaitu tindakan berterusan yang berfaedah. Okay, kita tengok satu-satu. Okay, yang pertamanya dalam kaedah pemisahan ruang, kedinamikan ataupun dynamization. Okay, dalam ni kita memecahkan satu objek kepada bahagian kecil yang boleh bergerak, dan kita mengubah sesuatu bahagian objek daripada tidak bergerak kepada bergerak ataupun sebaliknya lah. Okay, contoh dekat sini kita tengok satu meja ni, kita boleh lipat dia menjadi lebih besar dan juga lebih kecil. So dia lebih ni lah, lebih dynamic ataupun lebih mudah untuk kita ubah bentuk. Lepas tu kita bagi sebagainya lah, dynamic. Okay, yang seterusnya, kita tengok tindakan awal. Ataupun dalam bahasa Inggeris dia kita panggil sebagai preliminary action ataupun langkah penjagaan awal lah. So, dalam ni kita akan melakukan tindakan awal untuk mengawal risiko. Okay, contohnya, ni yang paling famous lah waktu sekarang ni, waktu PKP ni, iaitu pelitup muka. Okay. Sebab apa kita gunakan pelitup muka? Sebab kita mengambil langkah awal supaya kita tidak terdedah kepada virus corona lah, COVID-19 pada waktu sekarang ni. Tambah-tambah lagi dekat ni lah, kawasan-kawasan yang zon merah
Contohnya kat Penang, kat KL lah. Tu lebih perlu berhati-hatilah kalau nak keluar tu, kita kena gunakan pelitup muka. Okey, yang keduanya, contoh yang kedua ialah beg udara keselamatan dalam kereta lah. Bila berlaku aksiden, barulah beg ni dia akan berfungsi sebab dia nak menjaga kita daripada cedera lebih teruk apabila berlaku kemalangan. Right, yang seterusnya ialah tindakan berkala, periodic action. Dalam tindakan berkala ni dia menukar tindakan berterusan kepada tindakan berkala. Okey, contohnya lampu jalan lah, lampu jalan tepi-tepi jalan perumahan tu. Okey, sebab apa dia tindakan berkala? Sebab lampu jalan ni dia akan menyala pada waktu malam dan dia akan tutup pada waktu pagi. So, kita panggil dia sebagai inilah tindakan berjadual pada waktu siang. Yang seterusnya ialah tindakan keterlaluan, partial or excessive action. Ia dilakukan jika kerja tidak berhasil. Tindakan yang sama akan dilakukan secara berlebihan atau berkurangan. Okay, contohnya sini, proses menabur serbuk gula di atas donat. Okey, ni kita buat donat kan. Okay, contohnya, kita rasa kita nak manis, kita buatlah. Nak manis, kita letakkan tindakan menabur gula ni secara berlebihan lah. Kalau kita nak kurang manis, kita letakkan proses menabur gula ni secara berkurangan. Tu dia atas kita rasa masing-masing lah. Yang seterusnya, pengembangan thermal expansion. Okey, dalam thermal expansion ni dia lebih kepada teori fizik ataupun kejuruteraan lah. Okey, dia menggunakan prinsip thermal, pengembangan dan juga pengejutan terhadap sesuatu bahan. Okay, contohnya kat sini kita boleh tengok ruang di antara landasan kereta api. Tengok ada ruang situ. Sebab apa dia letakkan ruang? Okey, mari saya explain sikit. Okay, ni landasan kereta api, ada ruang. Okay, pada waktu siang akan panas lah. Siang panas. Bila panas, besi ni dia akan mengembang. Pada waktu pagi, besi ni dia akan rapat. Pada waktu malam, dia akan kecut lah. Pada waktu malam, tu besi akan kecut. Tu dia akan ada ruang sini. Okay, apa akan jadi kalau kita letak besi ni rapat? Kita tak, mana kata, tak payah letak lah gap ni, makan ruang. Letak rapat. So, pada waktu siang, besi akan panas. Apa akan jadi kalau kita letak rapat? Besi ni akan bengkok. Sebab dia kembang lah. Dia tak ada ruang untuk dia bergerak. Sebab tu dia akan bengkok. Ini adalah prinsip pengembangan yang diaplikasikan dalam ni lah. Dalam situasi landasan kereta api ni. Yang seterusnya, pembuangan dan pemulihan. Discarding and recovery. Okay. Dalam prinsip ni kita membuang bahagian yang telah menjalankan fungsinya. Contohnya kapsul ubat boleh larut lah. Ini yang pertama. Okay, contohnya kapsul ubat lah. Kita makan ubat dalam ni. Kapsul ni kita tak guna dah. Bila kita telan, kapsul ni dia akan larut dan akan ni lah terbuang macam tu je lah. Yang ubat ni dia akan menjalankan fungsi dia sebagai ni lah antibody untuk melawan ni lah penyakit dalam badan kita. Yang seterusnya ialah pinggan mudah lupus. Pinggan ni kita gunakan untuk makan je lah. Lepas kita makan, kita buang. Dan juga dia akan reput terus mula jadilah. Berbanding kita gunakan pinggan plastik yang mengambil masa yang lama untuk dia reput. Okay, yang seterusnya yang terakhir iaitu tindakan berterusan berfaedah, continuity of useful action. Okay, menjalankan sesuatu kerja secara berterusan. Okay, contohnya mesin jana kuasa elektrik ataupun generator. Okay, sebab apa? Sebab dalam generator ni bila kita start, kita on kan, kita onkan generator ni dia akan berjalan sentiasa. Dia akan berjalan sentiasa lah secara berterusan. Bila kita tak nak gunakan, kita off baru dah tutup. Barulah dia tak berjalan. Okay. 1.3.3 menjustifikasikan cadangan perubahan reka bentuk berdasarkan pemilihan prinsip inventif. Okey. Untuk peringkat ni, pemilihan prinsip inventif akan ditentukan bersesuaian dengan perubahan bentuk yang dipilih. Okey, tadi prinsip inventif kita tengok tadi ada 7 dalam masa. Sekejap. Kita tengok tadi.
ada 7 dalam masa, ada 7 dalam ruang. Okay. Kita pulanglah dekat masalah apa yang kita guna tadi. Macam kalau kita guna kaedah pemisahan masa, kita tengoklah prinsip apa yang kita nak guna. Kalau untuk pemisahan ruang, kita tengoklah prinsip apa yang kita nak guna. Okay, contohnya kita tengok kat sini. Okey, objek dia meja. Pencegahan fizikal dia berat dan juga ringan. Situasi dia bagi kat sini ialah meja perlu berat untuk menampung berat yang banyak dan juga perlu ringan untuk mudah dialihkan. Okay, persoalan dia kita tengok kat sini, adakah meja perlu berat dan ringan pada masa yang sama? Okey, jawapan dia tidak. Okey, mari kita tengok tadi. So, kaedah pemisahan yang kita guna ialah pemisahan masalah. Okey. Okey, kita tengok kaedah pemisahan masa yang kita pilih tadi. So, kaedah pemisahan masa yang dipilih ialah kaedah pemisahan yang dipilih ialah kaedah pemisahan masa. So, kita tengoklah daripada 7 kaedah pemisahan masa, prinsip inventif mana yang kita nak gunakan supaya ia bersesuaian dengan dengan penyelesaian masalah yang kita nak buat. So, prinsip inventif yang kita pilih ialah kedinamikan. Sebab apa? Kita boleh ubah meja ni kepada komponen yang lebih kecil. Okay, kita tengok cadangan perubahan reka bentuk berdasarkan prinsip yang kita pilih ni lah. Okay, yang pertama ni ialah kita pilih supaya kaki meja ni boleh ditanggalkan daripada cantuman dengan muka meja menggunakan konsep ikatan skru. Okay, yang pertama kita cadangkan lah. Dan yang kedua, kita memasang roda pada hujung kaki meja agar mudah digerakkan. Okay, kita nak selesaikan kat sini sebab apa? Meja tu kita perlu tanggalkan supaya kita mudah alih. Yang kedua, kita letak roda dekat kaki meja tu supaya kita mudah alih juga. Okay, daripada cadangan ni, cadangan penyelesaian masalah ni, barulah kita boleh hasilkan lakaran produk. Okay, daripada dua cadangan ni. Okay, yang pertamanya, kita tanggalkan cantuman dengan muka meja menggunakan konsep skru. Okay, inilah contoh lakaran ni kita buat. Okay, ada skru dekat kaki meja ni, yang mana kita boleh tanggalkan daripada muka meja supaya kita mudah alih. Ini adalah lakaran ya. Yang keduanya ialah kita letak roda pada hujung kaki meja supaya kita mudah alih juga. Ini adalah contoh lakaran. Lakaran ni adalah kaedah penyelesaian yang terakhir untuk penyelesaian inventif. So, daripada prinsip yang kita dapat tu, barulah kita boleh buat lakaran